Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufazakar, bukan wakil bagi kumpulan 7. Dan tajuk kita pada hari ini adalah etika urus niaga hartanah Islam, tumpuan terhadap konsep ubudiah dan amanah. Apa itu urus niaga? Urus niaga itu adalah apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perniagaan dan perdagangan. Jadi, perniagaan dalam bahasa Arab disebut al-tijarah yang bermaksud maksud tajarah. Tajarah ni bermaksud pembelian atau penjualan. Bagaimana pula dengan urus niaga hartanah? Urus niaga hartanah ini didefinisikan di bawah Kanun Tanah Negara sebagai mana-mana transaksi yang berkaitan dengan tanah beri milik yang dikuatkuasa di bawah kuasa-kuasa bahagian Kanun Tanah Negara. Jadi ini termasuklah mana-mana transaksi yang serupa yang dikuatkuasakan di bawah undang-undang tanah sebelum ini. Ini bukan termasuk caveat atau perintah larangan yang memang larangan urus niaga lah. Jadi ada beberapa jenis urus niaga yang utamalah di bawah Kanun Tanah Negara, dan pertama adalah pindah milik. Pindah milik ni lebih kepada pertukaran nama lah, maksudnya secara suka sama suka. Maksudnya kita beli terus secara direct lah dengan jumlah-jumlah yang sekian-sekian. Okey, untuk pajakan dan tenansi lebih kepada untuk peminjam dengan pemberi pinjam lah. Jadi contohnya kita buat loan dekat bank, tapi kita pajakkan tanah kita sebagai buktilah bahawa kita akan bayar pada masa hadapan. Untuk gadaian dan lien juga lebih macam pajakan juga, tapi lebih kepada seseorang untuk seseorang, dan bukannya mana-mana ada pihak kerajaan ataupun pihak NGO yang terlibat. Jadi pajakan ni merupakan jaminan lah daripada peminjam untuk membayar semula duit yang dipinjam. Dan keempat adalah ismen. Ismen ni lebih kepada kita sewa lah tanah itu. Maksudnya hak untuk guna tanah dari tuan tanah kepada orang lain. Jadi empat-empat urus niaga ni di bawah Kanun Tanah Negara. Okey, mari pula kita lihat bagaimana konsep ubudiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahin bin Junaidi daripada kelas RAP 120G dan daripada kumpulan 7. Pada hari ini saya akan berceritakan tentang apa itu udubiah dan kaitan udubiah dengan hartanah Islam dan juga konsep udubiah itu. Okey, mari ikut saya. Al-Ubudiah. Apa itu Al-Ubudiah? Ubudiah merupakan prinsip organisasi yang berkaitan dengan maklumat dan fungsi utama manusia sebagai hamba Allah. Ubudiah ini merupakan kepada sifat pengabdian diri seorang insan dengan setulusnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, seluruh kegiatan seseorang individu dan juga seluruh kegiatannya di dalam organisasi perlulah diikat dengan pengabdian diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itu apa yang dimaksudkan dengan udubiah. Secara ringkasnya, udubiah ini merupakan apa jua perbuatan, tingkah laku kita dan juga amalan kita haruslah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada niat lain. Oleh itu, seterusnya saya akan berceritakan tentang konsep udubiah pula. So, mari ikut saya. Terdapat 3 konsep ubudiah. Yang pertama, Allah tidak meredai hamba-Nya yang bersikap menjauhi kemewahan dunia dan mengurung diri di dalam rumah-rumah ibadat dan masjid semata-mata untuk tujuan beribadat. Sedangkan manusia boleh beribadat di mana sahaja. Yang kedua, hubungan manusia dengan Allah adalah berasaskan satu perjanjian atau kesanggupan yang azali. Manusia telah mengakui ketuhanan Allah serta menyatakan kesanggupan untuk mengabadikan diri semata-mata kepadanya. Yang ketiga adalah konsep udubiah bukan sahaja dapat mencorakkan perbentukan individu warganya, tetapi juga membentuk hala tuju serta budaya organisasi tersebut.
itu adalah contoh konsep ubudiah. Saya akan ringkaskan sedikit apa yang dimaksudkan dengan poin-poin tersebut. Poin yang pertama adalah bermaksud kita bukan sahaja boleh beribadah di dalam masjid, tetapi terdapat juga ibadat lain yang boleh kita lakukan di luar tempat beribadat, iaitu di luar masjid ataupun surau. Contohnya, kita boleh menderma kepada orang yang susah dan juga bantu orang yang memerlukan. Dan poin yang kedua adalah janji. Apabila ia terjadi apabila kita telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita telah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan poin yang ketiga adalah, saya ringkaskan, ia bukan sahaja dapat membentuk individu yang lebih berguna, malah ia dapat menunjukkan hala tuju mana yang patut kita yang patut kita tuju supaya dapat memberikan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Seterusnya, saya akan berceritakan tentang apa kaitan konsep ubudiah ini dengan hartanah Islam. Okey. Kaitan konsep ubudiah dengan urus niaga hartanah dalam Islam. Yang pertama, ianya berteraskan konsep tauhid, iaitu manusia disuruh menjalankan aktiviti perniagaan secara berakhlak atau beretika kerana menjalankan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai hamba-Nya yang benar dan jujur dalam perniagaan. Islam amat menitikkan persaudaraan dalam perniagaan kerana apabila perkara tersebut dilakukan, tidak akan ada manusia yang menjadikan tuan kepada manusia lain. Yang ketiga adalah bersifat amanah, di mana tanggungjawab yang diberikan haruslah dilakukan dengan amanah supaya ianya tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat dan persekitaran. Baiklah, itu adalah contoh yang saya dapat ringkaskan tentang kaitan konsep ubudiah dengan urus niaga hartanah Islam. Saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat memberikan sedikit ilmu kepada kamu semua. Sekian daripada saya, Muhammad Zahin bin Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Daniel bin Roziman dari Kumpulan 7. Saya akan menerangkan tentang kepentingan konsep ubudiah bagi hartanah. Konsep ubudiah penting bagi hartanah kerana ia dapat memberi maklumat atau niat yang baik kepada penjual tanah. Orang yang mempunyai niat tersebut didapati bahawa dekatnya mereka dengan hubungan perhambaan Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan urusan jual beli dengan niat tersebut juga mengharapkan rahmat dan keredaan Allah akan memberi perniagaan tersebut tidak dilakukan dengan sia-sia. Hasil keikhlasan tersebut akan melahirkan perasaan tanggungjawab dalam peniaga. Konsep ubudiah penting bagi cara, kaedah atau kegiatan. Cara untuk menjual sesuatu perlulah tidak menentang dengan konsep ubudiah. Cara yang mengikut konsep tersebut untuk menjual harta akan diambil kira sebagai maklumat menghalalkan cara. Cara yang halal dalam perniagaan jual tanah boleh dilakukan seperti tidak menjual tanah yang tidak jelas kepemilikannya, yang boleh memberi masalah dan konflik dalam masa yang lama. Oleh itu, sebelum proses jual beli tanah, hak kepemilikan dijelaskan dahulu dengan jelas. Akhirnya, ia juga penting untuk mengelakkan kerugian kepada kedua-dua pihak bagi penjual dan pembeli. Kedua-dua pihak boleh, sama ada penjual atau pembeli, boleh melakukan cubaan untuk menipu dalam perniagaan seperti menjualkan tanah yang tidak wujud atau membeli menggunakan wang yang palsu. Terima kasih Harik kerana memberi kepentingan konsep ubudiah. Sekarang saya Muhammad Ijaz bin Khalid akan memberi kesimpulan dan impak pada orang Islam. Bagi kesimpulan, manusia merupakan khalifah yang diberi garis panduan oleh Islam bagi seorang pemimpin mengurus takbir yang diamanahkan bagi memahami konsep ubudiah. Selain itu, bagi konteks
organisasi pula, Ubudiah dapat mencorakkan hala tuju dan budaya organisasi. Dalam perkara ini, pihak dapat merapatkan hubungan antara satu sama lain. Sebagai contoh, majikan mendapat pertolongan dari orang bawahan dan sebaliknya untuk berjaya dalam sesuatu urusan. Oleh itu, hendaklah orang Islam untuk menitik beratkan faktor-faktor yang penting untuk melakukan dalam sistem pengurusan oleh sebuah organisasi. Ubudiah ini telah menunjukkan bahawa ia memberi kesan yang positif terhadap membentukkan watak warga organisasi serta budaya organisasi yang diwujudkan. Impak kepada orang Islam. Yang pertama, organisasi dapat menjauhi masalah sosial dan pelanggaran etika kerja. Pekerja yang taat kepada Allah akan sentiasa menjauhi perkara-perkara yang ditegah dan dibenci oleh Allah, seperti curi tulang, tidak amanah, mengumpat rakan sekerja dan sebagainya. Yang kedua, sesebuah organisasi akan mencontohi akhlak yang mulia yang membawa kepada ahli yang bersifat mulia. Bila satu ketua membuat kerjanya dengan niat yang baik, tata tertib yang elok, maka ahli lain ingin mencontohi perkara tersebut. Yang ketiga pula, ahli organisasi bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh. Apabila ahli organisasi rajin dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, maka semua urusan akan menjadi lebih mudah untuk berjaya. Yang keempat pula, ahli organisasi bertanggungjawab terhadap kerja yang dijalankan. Apabila mereka lebih bertanggungjawab terhadap kerja, tanggungjawab itu ahli organisasi akan memperbaiki mutu kerja dan terus dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir sekali, organisasi mewujudkan suasana positif dan tidak mudah putus asa. Hal ini kerana ahli-ahli organisasi sedar akan ketentuan Allah. Setiap perkara yang dirancang tidak semestinya akan tercapai seperti yang diingini, kerana semua urusan di dunia ini berjalan seperti dalam perancangan Allah. Dengan itu, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.